Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pada kali ini kita akan teruskan dengan topik yang seterusnya iaitu penyediaan etanol, sifat kimia alkohol dan juga pengesteran. Okey, jadi kita lihat dulu penyediaan etanol. Jadi etanol ni boleh disediakan di dalam makmal dan juga industri. Okey, dalam makmal kita boleh sediakan secara penampaian. Penampaian ni kita guna yeast. Yeast ni adalah mikroorganisma kan. Okey, yeast bertindak balas ke atas glukosa menghasilkan etanol dan juga karbon dioksida. Jadi yang ni pelajaran bio kan. So prosesnya kita lakukan dalam kehadiran oksigen. So jadi yang ni adalah susunan radas bagi penampaian. Okey, boleh nampak kan? Okey. So air kapur menjadi keruh menunjukkan kehadiran karbon dioksida. Okey, seterusnya kita lihat penyediaan etanol secara industri. Okey, ataupun proses dia penghidratan. Penghidratan ni kita tambah air ke atas etanol. Jadi kita nak sediakan etanol. Jadi kita tambah air ke dalam etanol. Okey, air. Jadi keadaan optimum dia adalah suhu 300 darjah Celsius, tekanan 60 atm dan juga mangkin yang digunakan ialah asid fosforik. Okey. Jadi ada usyara ingat. Okey, kita terus kepada sifat kimia alkohol. Jadi sifat kimia alkohol yang pertama adalah pembakaran. Jadi bila kita sebut pembakaran, terus ingat kita tambah O2. Jadi contoh yang ni kita lihat etanol kan. Etanol kita tambah oksigen, dia akan menghasilkan karbon dioksida dan juga air. Dia sama je macam alkana dan alkena. Jadi nak seimbangkan dia macam mana? Kita follow lah rule yang macam sebelum ni juga. Kita seimbangkan karbon, lepas tu kita seimbangkan H. Last kali baru kita seimbangkan O. CHO ingat. Dia kena seimbangkan ikut karbon dulu, hidrogen baru O. Barulah mudah. Okey, kita teruskan seterusnya. Okey, pengoksidaan alkohol. Yang ni baru ni. Okey. Pengoksidaan alkohol, kita kena guna ejen pengoksidaan. So, jadi ejen pengoksidaan yang boleh guna adalah larutan kalium mangganat 7 berasid iaitu KMnO4 dan juga kalium dikromat 6 berasid K2Cr2O7. Jadi dalam persamaan kimia, kita wakilkan ejen pengoksidaan ni sebagai 2 bracket O. 2 O dalam bracket untuk memudahkan awak seimbang. Jadi tak payah tanyalah, tak perlu tanya kenapa kita tulis macam ni. Okey. Jadi kat sini kita boleh nampak kan, yang ni etanol. So kita tambah KMnO4 ataupun K2Cr2O7, kita wakilkan sebagai 2O. Jadi dia akan menghasilkan asid etanoik dan juga air. Jadi dia hasilkan macam mana? Jadi kita tengok macam ni. Okey. Jadi H kat sini, 2H kat sini akan bergabung dengan 1O kat sini membentuk H2O. Jadi bila 2H keluar, 1O lagi yang kat sini ni akan masuk dekat sini, dekat C kat sini dan jadi C double bond O. C ikatan ganda 2 O. So ni adalah kumpulan berfungsi bagi asid karboksilik. Kita panggil kumpulan karboksil, C double bond O, OH. Jadi H2 keluar gabung dengan O kat sini jadi H2O. Jadi O akan masuk jadi C double bond O. Okey, ini adalah pengoksidaan alkohol. Kita tambah O. H keluar, kita tambah 1O. Okey. Jadi yang ni adalah susunan radas bagi pengoksidaan etanol. Macam biasalah kita kena alert. Kita kena alert kat mana? Okey, kat stopper kat sini kan. Kena keluar. Lepas tu pastikan salur penghantar ni masuk ke dalam air. Ini kena panaskan. Anak panah dan ada label. Tulis anak panah dan panaskan dan label.
Jadi kaki letak kena ada juga ni. Ni kaki letak ni kena tunjuk. Jadi awak boleh baca prosedur kat sini. Okey, jadi pemerhatian yang penting bagi proses pengoksidaan ni. Okey, jadi kalau kita guna kalium manganat 70 asid, so perubahan warna yang diperhatikan adalah ungu kepada tidak berwarna. Tapi kalau kita guna kalium dikromat 6 berasid, dia daripada warna jingga kepada warna hijau. Kena hafal yang ni. Ungu kepada tanpa warna bagi KMNO4, jingga kepada hijau bagi kalium dikromat 6 berasid. Jadi hasil suningan dia berbau seperti cuka. Sebab asid kan, asid karboksilik ni sifat dia sama je macam asid biasa juga, cuka. Cuka bau masam, rasa masam kan. Jadi okey. Jadi pengoksidaan etanol ataupun pengoksidaan alkohol dia akan menghasilkan asid karboksilik dan juga air. Kalau guna etanol, asid etanol. Kalau kita guna contohnya butanol, jadi hasil dia asid butanoik. Okay. Seterusnya pendihidratan. Pendihidratan ni adalah kita terbalik dengan penghidratan. Penghidratan kita dah belajar kan sebelum ni. Kita keluarkan air kan. Penghidratan kita tambah air. Pendihidratan kita keluarkan air. Jadi pendihidratan alkohol, molekul air dikeluarkan daripada molekul alkohol, disingkirkan daripada molekul alkohol oleh mangkin. Mangkin kat sini kita guna serpihan porsilin boleh ataupun aluminium oksida dan lain-lain dah. So jadi pendihidratan ni dia akan membentuk C double bond C. So yang ni adalah kumpulan berfungsi bagi alkena. Jadi kita terus ni susunan radas bagi pendihidratan. Macam biasa kena panaskan kat sini. Di kapas kaca ni kita celup dengan etanol. Boleh baca prosedur kat slide yang sebelum ni. Jadi kita tengok persamaan kimia dia. Ni etanol, dia akan menghasilkan etena dan juga air. Etena dan juga air. Jadi kita keluarkan H dan OH untuk membentuk air. Jadi C yang keluar H dan C yang keluarkan OH akan membentuk C double bond C kat sini. Jangan ambil H dekat sini Ambil H dekat C. Kat sini. Nampak kan? Bukan pada C yang sama ada OH. Jadi ingatlah kalau pendihidratan alkohol dia akan menghasilkan alkena dan juga air. Jadi yang seterusnya kalau awak lihat dalam buku biasanya sifat kimia ada 3 je untuk alkohol. Tapi cikgu terus tambah juga tindak balas pengesteran sekali lah, senang. Jadi pengesteran ni berlaku apabila asid karboksilik bertindak balas dengan alkohol. So dia akan menghasilkan ester, yang ni baru dengar kan, ester dan juga air. Ester ni macam mana? Sekejap lagi kita tengok. Jadi sebelum tu kita lihat semula asid karboksilik. Jadi asid karboksilik ni adalah siri homolog. Jadi formula AMP dia macam ni. Sama je macam alkohol kan, CnH2n+1. Lepas tu kumpulan berfungsi dia kita panggil kumpulan karboksil. Kumpulan karboksil ni C double bond O OH. Boleh tengok kat sini kan. Okey. C double bond O OH. Okey kat sini. So jadi kalau contohnya asid butanoik. Asid butanoik, butan kan. Butan sepatutnya 4 kan. Tapi perasan tak kat sini ada 3 je C. Sebab kat sini ada satu lagi. Jadi kena ingatlah kalau nak tulis asid butanoik ada 4, tulis dulu 3. Sebab kat sini kita kena tulis dia sebagai COOH. Ni COOH, kumpulan karboksil. Kita tak boleh tulis macam C4H7OOH. Kita pisahkan C ni dengan OOH. Tak boleh. Dia kena tulis kumpulan berfungsi ni, kena tunjuk COOH. C double bond OOH. Ni adalah asid karboksilik. Jadi dah jelas asid karboksilik tu macam mana, barulah kita boleh tengok pengesteran. Jadi pengesteran kat sini.
Dia complicated sikit. Jadi tengok betul-betul Jadi peresteran ni molekul air disingkirkan daripada asid karboksilik dan alkohol. Lepas dia singkirkan air, dia akan membentuk ester. Jadi air ni disingkirkan macam mana? Okey. OH daripada asid etanoik akan bergabung dengan H yang daripada kumpulan hidroksil alkohol. Jangan ambil OH ambil H sahaja. Jadi H akan bergabung dengan OH membentuk air. Jadi semua hasil ada air nak balas alkohol. Jadi lepas keluarkan air, jadi tulis semula yang ni, lepas tu sambung je dengan bond ni kan. Okey, ni. Lepas tu sambung je dengan this one. Okey, ini. O jangan tinggal O kat ni. Ini. Sambung je dengan bond. Keluar air, sambung kat sini. So ni adalah ester. Ester ni nama dia etil etanol. Kenapa nama dia etil etanol? Kita tengok yang ni. Okey. Jadi formula struktur dia kat depan adalah asid etanoik kan. Ni adalah daripada alkohol kan. Tapi nama dia mesti kita cross sini. Etanol akan jadi etil. Etanoik akan jadi etanoat. So nama dia akan jadi etil etanoat. Jadi tengok kat atas sini. Okey. Tengok kat atas sini. Ni. Kalau metanol akan jadi metil. Etanol akan jadi etil. Propanol akan jadi propil. Butanol butil. Okey. Kalau metanoik asid, metanoat. Etanoik, etanoat. Perasan tak? Oik, dia akan jadi O1. Bila tulis nama ni, asid tak payah tulis dah. Asid tak perlu tulis dah. Okey, just tulis etil, etanoat. Itulah penamaan ester. Kita kena silang. Okey. Jadi tak? So, dia ada COO kat tengah-tengah. Gitu. Jadi boleh juga tengok kegunaan alkohol. Jadi kegunaan alkohol banyaklah, bahan api sebagai pelarut, perubatan, penghasilan kosmetik. Kalau kita relate dengan COVID-19 sekarang ni, alkohol digunakan untuk buat hand sanitizer kan. So yang tu adalah bidang perubatan. Antiseptik pun boleh lah untuk buat antiseptik. Okey. So sebagai rumusan untuk alkohol, jadi untuk hasilkan etanol, so melalui proses penghidratan etanol. Jadi etanol ni sumber dia adalah petroleum. Jadi pembakaran etanol akan menghasilkan karbon dioksida dan air. Pengoksidaan etanol akan menghasilkan asid etanoik dan air. Pendehidratan etanol akan menghasilkan etanol dan air. Jadi kena hafal dan ingat. InsyaAllah kalau boleh buat latihan, insyaAllah boleh. Jadi that's all for today. Cikgu harap boleh faham, tengok betul-betul, especially yang pengesteran. Okay.